pujian dari Komisi Kaleb. Komisi Kaleb saya persilahkan. 我们要听加尔斯邦先师。 Ya, kita boleh berikan sekali lagi tepuk tangan untuk persembahan pujian dari Komisi Kaleb. Ya, amin ya. Tuhan adalah gunung batu perlindungan kita. 神是我们的磐石。 Ya, pujian yang indah mengingatkan kita perlindungan kita ada di tangan Tuhan. 我们相信我们的保守在神的手中。 Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter. 我们这个时候要听神的话语。 Bahwa bersaksi itu mudah dan itu adalah tugas kita. Jadi kita akan mengantar hati kita dengan sebuah pujian, ini tugas kami. 我们唱诗，这是我们的任务。 Ber
Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Kita naikkan bait ini dari awal sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Kita katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita katakan sekali lagi, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dengan bangkit berdiri kita katakan, Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita masuk dalam doa. 我们同心祷告， Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父神， kami bersyukur karena kami mengenal Allah yang 我们感谢 sejati. 神，我能够认识你们真正的主。 Pagi ini kami berdoa, 今天上午我们祷告， kiranya Tuhan menganugerahkan pertolongan-Mu, 求主你再次赐给我们帮助， agar kami anak-anak-Mu mengerti maksud-Mu. 好让我们的子女们都能够明白神你的旨意， Bagaimana seharusnya kami bersaksi 我们如何做见证， berdasarkan teladan Kristus. 按照凭着主耶稣基督的恩光， Dan kami menyadari 我们全然意识到， kenapa bersaksi itu mudah. 那么见证是一件容易办的事。 Di dalam nama Tuhan Yesus 奉 kami 我主耶稣 berdoa. 宝贵的名，我们如此祷告， Amin. 阿门。 Silahkan duduk. 会众请坐， Shalom. 大家平安。 Ini pertama kalinya saya bertemu dengan jemaat pukul 10. 这是首次我跟在座弟兄姊妹相见， Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. 请恕我先为在座弟兄姊妹们来一个自我介绍。 Ini adalah keluarga saya. 这是我的家庭。 Kami bertemu tahun 92. 92年我们相遇， Dan uniknya pada waktu itu Tuhan memberikan pimpinan secara di benak saya. 那时候神的引导在我的脑海里 Itu calon istrimu. 就是说这个是你的未婚妻。 Saya tolak-tolak yang mana begitu ya. 我在左顾右盼， Di antara ratusan orang di Granada waktu itu. 那时候有成百个人。 Lalu mata saya tertumbuk pada seorang gadis berkacamata. 那好，最后我的定睛就是专注在停留在某一个姑娘的身上。 Sebenarnya saya tidak berani mendekati kalau nggak ada pimpinan Tuhan ya. 那时候要是没有神的引导，我是绝 Biasa 不然 grogi ya. 走就去。
Tapi karena Tuhan pimpin, saya mendekati kemudian mengenal dia. 因此，凭着神的领导带领，我走过去，然后 Singkat 就 cerita 认识 kami 了。 pacaran 5 tahun dan kemudian menikah. 经过长达5年时间的谈恋爱，后来我们的成家。 Sekarang kami tinggal di Regency Melati Mas. 现在我们在 Regency Matimas 住在小区里。 Nah ini adalah hobi saya, mungkin ada yang sama. 这是我的爱好，也许在座弟兄姊妹有同样的爱好。 Ya, saya suka bersepeda sekarang ya, 哇 setelah 现在 pandemi. 自从疫情后，我就喜爱了骑自行车。 Baik, saya sendiri merintis pelayanan Gospel Academy, 我开始在某个学院开始我的侍奉， memberi pelatihan berbagai metode penginjilan. 就通过各种的传福音的渠道，去培训大学生们。 Dari 97 sampai hari ini, 自从20号直到如今， dari Sumatera hingga Papua. 从苏马岛主岛一直到巴布亚。 Hari ini kita akan belajar topik bersaksi itu mudah. 今天我们一同是学习一个题目，是我们如何为神做见证。 Saya mengajak kita melihat beberapa ayat. 我翻开圣经，我一同看读。 Saya akan 记住经文 baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap ya. 我以单数、双数的方式来阅读。 Demikian. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Bersama, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." 我们说约翰福音书4章3到7节，他就离了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各的井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁，那时约有5正。有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对他说：“请你给我水喝。” Tahun 2017 terjadi peristiwa luar biasa. 那么，2017年曾经发生过一件大事， Di Amerika ditayangkan sebuah lukisan ini. 那么在美国某个地方就有这个呈现出这幅画。 Hari itu ada lelang untuk lukisan ini. 那日就是有一个举行的大拍卖会。 Judul lukisan ini adalah Salvator Mundi. 那么这个画的名字叫， Pelukisnya adalah Leonardo da Vinci. 那么有个列罗芬尼基他的著作， Ini dilukis abad ke-15. 这是在15世纪初或者中所画的图画。 Harganya berapa? 那么价格多少呢？ Saya pernah melihat lukisan di suatu koran, lukisan Van Gogh. 这个在某一个报纸上看过一个图画，有van Gogh画的。 Waktu saya ke Paris dan di Amsterdam ada beberapa museum, di Nama sana saya- ada lukisan yang bagus-bagus. 前往巴黎经阿姆斯特丹的荷兰有几个博物馆里头都看到这些非常好的图画。 Lukisan Van Gogh hanya seukuran begini tapi harganya hampir 60 miliar. 那么这么大的图画，它价格是超过600亿吨。 Ini akan berapa miliar? 那么这个画要值多少呢？ Jadi ketika lelang mulai dilakukan, mereka mulai berebut angka. 那么拍卖会时候，大家就以数字开始100 miliar, 100亿的200 miliar, 200的， 400 miliar, 到了4000了500 miliar, ，5000了， 700 miliar, 7000了1 triliun, ，1兆吨了， 1,1 triliun, 1.1兆吨2 triliun, ，2兆， 2,5 triliun. 2点多。 Lama-lama yang ikut lelang makin sedikit yang berani menawar. 那么在拍卖会的人越来就越少了。 Harga lukisan ini tercapai pada angka 6,4 triliun. 这个画的价格当时已经值6兆吨以上了， Luar biasa sekali. 非常的了不起。 Sampai di zaman modern,
tokoh Tuhan Yesus tetap mengagumkan. 那么到如今现时代，那么耶稣这个人 Lukisannya 还是 saja 非常 masih sangat berharga. 就是连他的画像都非常的值钱， Karena tokohnya yaitu pribadi Tuhan Yesus memang tokoh yang hebat. 因为耶稣的本身他的位格就是非常的了不起的， Ajarannya hebat, 他的教训是何等的珍贵， hidupnya luar 他 biasa, 获赐了非常的了不起生活， perkataannya luar 他的 biasa, 原意， kematiannya luar biasa, 并且他的死， kebangkitannya luar 他的 biasa, 复活也是了不起的， posisi dan kekuasaannya sekarang luar 他 biasa. 的位置并他的全能权力也是非常了不起的， Bahkan tahun kelahirannya sampai hari ini menjadi tahun kalender 甚至他的出生日期直到现在已经在 tahun 记录 2000在记载中阅历中。 tahun 2024 dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus. 2024年从耶稣基督的出生算数起， Sehingga membicarakan Tuhan Yesus selalu ada kekaguman dan perasaan luar 当我们 biasa. 论到主耶稣基督，总是充满洋溢出一种敬佩。 Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bagaimana Tuhan Yesus bersaksi. 今天我要一同来学习，在座的弟兄姊妹，我们主耶稣基督如何做见证。 Prinsip-prinsip apakah yang perlu kita catat sehingga itu bisa kita lakukan di hari ini? 我们如今能够实行这个见证，有哪些原则我们该采用的？ Beberapa prinsip akan kita pelajari sehingga kita tahu bersaksi itu mudah. 哪些见证原则我们该学习，导致我们知道做见证是一件容易的 Mari 事。 kita pelajari mulai prinsip yang pertama. 我们从第一个原则学起。 Prinsip yang pertama ada di dalam Yohanes 4 ayat 4. 那么在约翰福音4章4节， Saya akan bacakan. Ia harus melintasi daerah Samaria. 必须经过撒玛利亚。 Mungkin Bapak Ibu berpikir, 也许在座的弟兄姊妹们会这么想： daerah Samaria di mana ya? 那么撒玛利亚到底在何处？ Nah, saya akan menunjukkan, tetapi sebelum itu, prinsip apakah ini? 那么这个原则到底是什么原则呢？ Tuhan Yesus mengambil inisiatif. Ini adalah prinsip pertama. 第一个原则是我们主耶稣基督他主动， Saya akan menunjukkan daerah Samaria. 从这个地图看到个撒玛利亚， Itu adalah Danau Galilea, 那个有加利利湖， pusat sumber ikan terbaik di Kekaisaran Roma. 当时在罗马帝国统治时候，那个是说鱼类之最好的泉源。 Air mengalir, kemudian sampai di Laut Mati. 那从那湖的水一直流到死海去， Sungainya adalah Sungai Yordan. 这个是叫约旦河。 Nah, daerah Samaria itu di mana? 那么撒玛利亚隔在哪儿？ Daerah Samaria terletak di utara Yerusalem. 就在耶路撒冷的北方。 Ini adalah Samaria. Lalu di sana ada Sikhar dan Sumur Yakub. 那么有西加城，还有那个雅各井。 Anda perhatikan di sana ada garis titik-titik hijau. 请大家留意，那儿有一点一点的绿色的点， Itu adalah rute jikalau orang dari Yerusalem akan pergi ke Galilea. 那是属耶路撒冷他们前往加利利的一段路程。 Mungkin Anda bertanya, kenapa nggak langsung lewat yang merah titik-titik itu? 也许有人会问到，为什么不走那个红线的？ Mereka tidak mau lewat sana. 他们都不肯走那个红线的道路， Karena orang Samaria itu campuran, 因为撒玛利亚人一般都是混血了， bukan Yahudi asli. 不再是道地的。 Mereka orang Yahudi yang sudah menikah dengan orang Asyur dan menjadi orang campuran. 他们这是一些犹太人与亚述人已经成婚通婚 Mereka 后， anti ras campuran. 那么这些犹太人就是对这些混血的他们都不 Orang 抵 Samaria 制他们 merasa tertolak 那么撒玛利亚人是感到被排斥， sehingga mereka juga tidak mau pergi ke Yerusalem, 因此他们也不想前往耶路撒冷去， sehingga mereka cari cara ibadah sendiri. 他们用自己自选方法，各自的 Jadi orang 喜欢 Yahudi 神。 lebih pilih jalan yang jauh, yang penting tidak ketemu orang Samaria. 那么犹太人选择这旅程更远的，胜过要见到这些撒玛利亚人。 Jikalau Tuhan Yesus tidak berinisiatif melewati daerah Samaria, 然而主耶稣基督没有主动就是走过撒玛利亚这个区呢， muridnya tidak pernah melewati sana. 那么门徒们也没有走过那个地方。 Tuhan Yesus peduli pada orang di Samaria. 主耶稣也非常的关心、理会那里的人， Dia tahu di sana ada orang yang memerlukannya. 他确知深知在那有人非常确实需要主耶稣。 Dia tahu di sana ada orang
mengalami krisis. 他也知道当时那里人在活在一种危机的处境， Dia berinisiatif 那么 menuju daerah sana. 主动前往那去。 Orang Yahudi sebaliknya. 那么反过来是犹太人， Entah di Samaria ada masalah, 也许在撒玛利亚发生了一些事， mereka tidak peduli. 他们都不理会。 Orang di Samaria ada kesulitan, 撒 mereka 玛利亚 tidak 人 peduli. 有困难的时候，犹太人还是不理会。 Orang Samaria ada pergumulan, mereka tidak 撒玛利 peduli. 亚人有挣扎，犹太人也不理不睬。 Dikatakan Tuhan Yesus harus melintasi daerah 且 Samaria. 说到主耶稣必须走过那个地方， Dia harus bertemu orang di sana. 他必须见到就是那儿地方，就是撒玛利亚 Inilah 人。 prinsip pertama yang harus kita sadari. 这个就是第一个原则，我们确实该知 Tuhan 道的。 Yesus berinisiatif melewati daerah 主 tersebut. 耶稣基督主动的、自发的要走过那个地方。 Di dalam lukisan ini ditunjukkan ada Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. 那么在这个图画里看到有主耶稣与撒玛利亚的妇人。 Di latar belakang ada para murid. 那么其背景就背后有他的耶稣的门徒们， Mereka sedang mengurus apa? 他们在谈论什么，在办理什么？ Mengurus makanan. 他们在谈论和办理。 Lalu 办理 mereka 食的东西 heran, Tuhan Yesus sedang bicara dengan siapa? 那么他们就非常的惊奇，主耶稣在跟谁说话呢？ Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat berinisiatif. 主耶稣非常的主动的。 Saya akan bacakan di dalam ayat ini. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. 那么耶稣对他说：“请你给我水喝。” Bahkan untuk memulai pembicaraan, Tuhan Yesus yang memulai. 就是开始起交谈，也是由主先开始。 Mari kita bayangkan perempuan Samaria 我 ini. 们一同想象当时那个撒玛利亚妇人是怎么样的。 Dia sengaja datang siang hari 她是在中午来到这个井边， karena reputasinya sudah diketahui banyak orang 因为 Samaria. 她的名誉，就是她的名，已经好多众人所知了， Suatu profesi yang memalukan. 就是一个让人感到可耻的职业。 Daripada ketemu mereka pagi-pagi dan menjadi ajang gosip. 好比早上跟这些人见面， Dia berangkat siang sekalipun panas. 他就是在中午的时候来到那边， Datang ke sumur, ambil air langsung pulang. 来到中午打了水后就立刻回家去。 Kali ini dia waktu mau ke sumur, 这时候他来到井旁井边的时候， dia kaget. 他非常大吃一惊， Kok ada laki-laki di sana? 怎么有一个男士的弟兄在那？ Aduh, nanti dia dihina lagi kah? 那可能他会在我说一些 Semakin mendekat 侮辱 ke 的话， sumur, 那么他步伐也走进井边的时 lebih 候， kaget lagi. Ternyata orang Yahudi. 那么他更大吃一惊是原来只是犹太人， Wah, nanti direndahkan kah? 那他犹太人会轻看他、藐视他。 Nah, saudara-saudara, di dalam situasi ini perempuan ini pasti ingin menghindar, 那么这种处境，这个撒玛利亚妇人她就会想要躲 tapi 避一下、躲开一下， Tuhan Yesus 可是- berinisiatif 可是主 memulai 耶 pembicaraan. 稣却主动的开始其对话、交谈。 Sebentar ini macet ya. Pada waktu COVID yang lalu, 那么在疫期前，就是新冠病毒的时候， banyak orang mengalami kecemasan. 好多人都处在一种焦虑不安的 Lalu 处境 berpikir 之下， bagaimana mereka bisa menghindari situasi supaya tidak kena COVID. 大家都在左思右想，如何能够逃避这个灾难。 Pada saat itu banyak sekali orang mengalami krisis dan ketakutan. 那时候，好多人都处在一个危机，就是恐惧之下。 Bagaimanakah orang-orang ini bisa dijangkau? 那么，如何去得着这些人呢？ Sejumlah orang yang pernah saya didik dan latih, 有好多人已经接受过培训的学生们， mereka melihat peluang ini. 他们都看到这是一个机会， Mereka mendatangi orang-orang yang sedang dikarantina 他们就来到这个是被关起来，就是在隔离的一些病人， dengan mengenakan bungkus seaman mungkin. 他们穿着有一种好像包装式的服装。 Orang yang dalam krisis, kebingungan, ketakutan, kecemasan ini 这些人处在一种危机、不安、焦虑的处境之下， memerlukan teman bicara. 他们确实需要。 Dan pada saat itulah mereka yang saya latih bisa menjangkau orang lain. 那么需要就是这时候就是能够去得着他们的。 Mari kita pikirkan, 我们好好的去思考一番， setiap orang ada kemungkinan memiliki masalah. 每个人都有极大的可能遭到一些问题。 Di saat mereka krisis adalah saat yang tepat untuk kita mendatangi,
在他们危机的时候， mengunjungi 就是最好的机会去看他，去探望他， menyapa mereka, 去向他们打个招呼， melayani 并 mereka, 且去服侍他们， menjangkau mereka. 去得着他们。 Yang diperlukan inisiatif dari kita Nama- untuk kepada mereka. 那我们需要的就是主动的， Rupanya baterainya ini juga habis ya. Jadi sebentar ya. 需要充电了。 Nah, oke. Nah, saudara-saudara, prinsip yang pertama 那么第一个原 adalah 则是 lakukan inisiatif. 先主动，采取主动。 Mari kita lihat prinsip yang kedua. 那么一同看第二个原则， Yohanes 4 ayat 10. 约翰福音第4章第10节。 Ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." 耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说给我水喝的水，你必早求他，他也必早给了你活水。” Di sini prinsip yang kedua adalah 这个第二项的原则是， Tuhan Yesus menggugah keingintahuan. 耶稣就是要让他引起他的好奇心。 Saya coba cek di internet, kalau air hidup di searching munculnya apa? 我在上网寻找一番，若是查看一番，若是活水这个字， Munculnya 将出现 gambar ini. 那活水在网络将出现这幅图画， Salah satunya ya. 其中这个图画 Nampak segar, 啊，看到是水， nampak menggairahkan, 非常让人有 dan 兴 kita 奋的 ingin meminumnya. 我们很想喝一口。 Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi arah dari wanita tersebut. 那么主耶稣知道这个女人她的方向， Wanita itu mendapatkan air, 那位女人她打了水后， segera pulang, 立即跑回 segera 家去 minum, 喝水， abaikan orang-orang. 就忽视了其他的人。 Nah, Tuhan Yesus bicara sesuatu yang berkaitan kebutuhan dia, 耶稣基督向他说到的是关于他生命中所需要的一部分， sesuatu berkaitan perhatian dia, 关于他生命中所关注的事， sekaligus menggugah rasa ingin tahu. 及同时也引起了他的好奇心。 Tuhan Yesus bicara air, tetapi air hidup. 主说到是水，可是活水，乃是活水。 Coba bayangkan apa yang muncul di benak perempuan tersebut. 那么我们可以想象，当时那个撒玛利亚人的脑海中浮现了什么？ Air hidup, 活水 air yang bergerakkah? 是不是在流动的水？ Air yang melompat-lompatkah? 是不是能够跳跃的水， Air yang misteriuskah? 或者一个非常神秘的水？ Karena dia rasa ingin tahunya tergugah, 因为他有一种好奇心，就想预知、 dia 想 sekarang 知道。 ingin berdialog dengan Tuhan 那么 Yesus. 他就想跟主耶稣基督有一个交谈。 Semula ketika Tuhan Yesus katakan, "Berilah aku minum," 当主耶稣说给我水喝的时候， dia dengan setengah hati mengatakan, "Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Kok minta air minum?" 你是犹太人，我是撒玛利亚人，你怎么向我要水呢？ Tuhan Yesus tidak mundur. 那主耶稣不维持而退下去。 Kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan mendapatkan air hidup. 你若是知道我是谁，你将得着活水。 Bahkan di ayat berikutnya dia mengatakan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. 那我赐给你的水将会成为水的泉源。 Bahkan di bagian awal, air yang kuberikan tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, terus menjadi mata air. 我赐给你的水是就永远不渴的水。 Apa yang terjadi dalam pikiran perempuan itu? 当时那个撒玛利亚人，他的心里想的是什 Wah, 么？ kalau saya punya air itu, 若是我得着了那种水， saya tidak perlu siang kemari. 我不需要中午来到 Saya 行 tidak 堂 perlu repot-repot kemari. 我不在于忙着， Saya tidak 忙 perlu 着来去 capek-capek kemari. 不需要疲乏的、累的来打水了。 Dari yang semula menghindari Tuhan Yesus, 从开始的时候，他要躲开。 sekarang dia 闪开 katakan 耶稣 apa? 他说道 Kasih tahu saya dong. 你告诉我， Beri aku air itu. 把那水给我。 Rasa ingin tahunya sudah 他 tergugah. 的好奇心驱使他。 Sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengada-ada. 然而耶稣不是说教导他， Di dalam perjanjian lama disebutkan Tuhan sumber air yang hidup. 在就是说主啊，神就是水之泉源。
Tuhan Yesus membahas air hidup, tapi yang dimaksud sebenarnya Allah sendiri. 那么主所说到的活水就是神本身。 Di dalam ayat lain dikatakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 那从他心里将涌现出那个水，直涌到永生。 Seseorang yang sudah menerima Roh Kudus, 一个人领受了圣 Roh 灵后， Kudus bisa memberikan air hidup yang membuat dia mengerti maksud Tuhan. 圣灵将赐给他活水，让他能够晓得明白神的旨意。 Perempuan ini tergugah 那么这个撒玛利妇人被 sehingga dia 信了， pingin Tuhan Yesus bicara lebih banyak lagi. 他想主耶稣跟他说的更多、更深一层、更 Nah, 多一些。 mungkin Bapak Ibu bertanya, wah saya topik apa yang bisa dibahas dengan orang lain yang menarik perhatian ya? 也许在这弟兄姊妹想去思考一番，那么即将跟这个妇人撒玛利亚妇人在讨论哪一些话题呢？ Jikalau bicara dengan orang lain, apa yang menarik perhatian 那 dia? 么要跟他讨论、跟别人讨论，那么有什么话题能够吸引他的？ Di Kompas dimuat semacam ini. 在指南针报有一个调查结果， Jikalau saya harus bicara dengan para mahasiswa, saya tahu topik yang menarik perhatian mereka. 如果是跟大学生们在交谈的时候，我知道大学生们喜爱谈的主题是什么。 Saya akan bicara misalnya, ada banyak pekerjaan yang akan hilang, tapi ada banyak pekerjaan baru yang muncul yang belum pernah ada 我即将 sebelumnya. 跟他们谈到有许多职业行业即将失去，但是有更多许多新 Atau 的 saya akan 行业 tanya, 出现。 setelah ini kamu akan studi di mana? 那么他说，稍后你将在哪儿就读学习？ Ada banyak beasiswa menarik di negara-negara di Asia maupun Eropa maupun Amerika. 亚欧洲等都有许些大学学院所提供的奖学金。 Hal itu menggugah rasa ingin tahu lalu berdialog lebih banyak. 那么这些就是勾起、引起他们的好奇心，那么就有接下去的一系列的交谈。 Pak, kalau saya tidak punya informasi semacam ini bagaimana? 先生或者老师，我没有这个信息，那么如何呢？ Nah saudara, pengalaman kita pribadi bisa menggugah rasa ingin tahu. 弟兄姊妹们，个人的经验和经历能够让他们有这种引起他们的好奇。 Di dalam hidup manusia ada pengalaman negatif, 那么在人生的过程中有负面的经验或者经 tapi 历。 sebagai orang Kristen kita bukan hanya pengalaman negatif, tetapi pengalaman positif bersama 然 Tuhan. 而，我们的信徒们不仅是有负面的经历或者经验，然而也有正面的经验，或 Kita 正 bisa 能量。 menceritakan 我们可能向他们陈述、叙说， pengalaman negatif apa dan pengalaman positif apa 无 setelah 论 dalam 是负 Tuhan. 面还是正面的，我们所经历过的， Atau misalnya ini, 或者 atau misalnya ini, 这个或者那个， atau 这方面那方面。 nah saya ceritakan yang keempat. Takut mati. 怕死， Kita bisa menceritakan apa yang menjadi pengalaman kita, lalu kita sampaikan pada orang lain. 我们有一个陈述的经历，然后我们让他人那个觉悟到。 Waktu saya ditinggal mati oleh paman saya, 当我的一个叔父或者伯父的离世的时候， berapa puluh tahun yang lalu, 几十年前， paman saya terbaring kaku dimasukkan peti. 那么这个放在这个棺材后， Peti ditutup, tok 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 tok. 盖棺后钉了。 Membayangkan saya dalam peti tidak bisa bergerak. 我们想象到人躺在棺材里不能够动弹不得， Kematian menakutkan saya. 那就是叫死亡。 Lalu saya mengantar ke kuburan, melihat peti dimasukkan liang lahat. 那么送到这个墓地以后，又看到这个棺材被放下去，放在一个穴里，这个墓 Tanah 里， ditimbun 然后就把土往上填 hingga 过去， menjadi gundukan. 成为一个小土坡、山坡。 Membayangkan malam hari saya di dalam peti. 想象到我这是夜间，我在这个棺材里怎么 Gelap, 幽暗、 lembab, 潮湿， tidak bisa bergerak, 不能够动弹不了， menakutkan saya. 非常的让人感到惧怕。 Tetapi setelah saya menerima hidup kekal, Kristus yang mati dan bangkit, 耶稣已经为我们死了，我们 kematian 得 tidak 到永生， lagi menakutkan saya. 死亡不再让我惧怕。 Saya ingat pada waktu menyeberang di Mampang, Jakarta Selatan, 我知道在城南雅加达城的时候，我在过马路的时候， lampu kuning, 那时候是 saya menyeberang, 黄灯了。 tiba-tiba ada mobil sedan meluncur dari kanan cepat sekali. 那么在我的右侧右边有一辆轿车非常以高速度的 Saya 开过 tahu 来。 kalau saya ketabrak kaki saya bisa patah. 我想到当时被撞 Selesaikan 后， mati. 我双腿可能会断的。 Dalam berapa detik mobil sudah menuju kepada saya. 几秒钟内，这个车子已经开过来了。 Ajaib sekali. Dalam detik-detik itu ada
ketenangan yang teduh di dalam hati saya. 非常之奇妙，在一刹那，我心里的何等的安宁。 Tuhan, kalau sekarang waktunya, saya siap. 主啊，若是这个时候到了，我已经做好了准备。 Kemudian mobil itu mendadak keras sekali. 听到一个碰瓷的声音， Saya terpelanting dan kemudian jatuh di 我摔倒了， jalan beraspal. 就是摔倒在路边了。 Saya terbangun, 我起来后 tidak luka sama sekali, 毫无损伤， tidak berdarah. 没有流血。 Bohlam lampu yang saya beli juga tidak pecah. 我买的灯泡还是一样。 Kaca mobil itu malah pecah. 那么那个玻璃窗破了， Mobil melarikan diri, 那个车子就早跑了。 saya pulang. 那我就回家去。 Ketenangan yang saya miliki 我那是拥有的那种的宁静 meyakinkan 安静 saya sudah memiliki hidup kekal di dalam Kristus. 让我想起我已经在基督里有了永恒的生命。 Nah, saudara, pada waktu saya menyampaikan kisah pendek ini 当我向他人在诉说我这个一则短故事的时候， kepada seorang manajer senior Bank Niaga, 对一位资深的经理说道， seorang Muslim namanya Safril Hadis, 一位回教徒穆斯林徒， dia kaget. 他听了大吃一惊。 Loh, Bapak dulu takut mati, 那么过去先生你是怕死的， sekarang tidak takut mati. 那么如今你却不怕死了， Kasih tahu saya, Pak, Nih. kenapa bisa begitu? 你告诉我到底有哪是秘密？ Jadi sekarang dia yang meminta saya untuk memberitakan. 现在他需要我向他告诉他， Saya menceritakan tentang Kristus yang mati dan bangkit. 我向他诉说了我的主耶稣基督， Dan dia bertobat menerima Tuhan Yesus. 最终他的悔改， Rasa ingin tahunya tergugah. 因为他的心引起他的好奇心。 Ketika rasa ingin tahu tergugah, dia yang ingin tahu lebih banyak dan Pak. meminta informasi lebih banyak. 那么好奇心出现了，那个求知欲就出现了，他需要更多的信息，更多的消息。 Nah, saudara-saudara, di antara kita punya pengalaman negatif 弟兄 positif. 姊妹，在我当中也有许多有那个负面的经历或者经验。 Saya hendak menunjukkan beberapa belas saja, tapi sebenarnya banyak sekali. Anda bisa memikirkan Anda sudah pernah mengalami apa. 你可以 Silakan itu ditulis. 好的思想你的经历， Saya hendak menunjukkan 16 saja. 我就说到有16种 Slide-nya sudah sampai di bawah. 建造这个视频的最下一端了。 Nah, saudara-saudara, pikirkan apa yang Anda bisa sampaikan pada orang lain. 弟兄姊妹们，好好的思想一番，那么我们可以向他人诉说的什么？ Istri saya punya pengalaman, dulu tidak ada makna hidup, sekarang ada makna hidup. 太太，我觉得也是这样，好像过去没有 Di dalam kelas pelatihan saya membimbing bagaimana membuat testimoni ini sehingga pada waktu disampaikan membuat orang mengerti pengalaman hidup 我 kita. 说一番这个见证，就是当我们这个陈述说明的时候，让人意识到。 Kesaksian yang saya sampaikan tadi sudah saya lakukan ratusan kali. 刚才我说的那一份见证是我已经做了，说了上百次了。 Dan saya melihat orang-orang dengan rasa ingin tahu, bertanya dan menggugah. 我看到发现有不少人因为求知欲、想知欲，他们就会 Tuhan 让 Yesus 问我 memberi pelajaran menarik tentang menggugah rasa ingin tahu. 主耶稣基督给我们一个良好的教导教训，他如何以言语引起了撒玛利亚妇人的好奇 Mari 心。 kita melihat prinsip yang ketiga. 那么我看第三个原则， Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 耶稣说：“你去了，叫你的丈夫来吧。 Di sini ada prinsip ketiga, ”这里有第三个原则， Tuhan Yesus mengungkapkan dosa. 主耶稣已经揭露出他的罪恶。 Saudara perhatikan perempuan itu, 那么我再一起留意那个撒玛利亚妇人， pakaiannya bagus, 她穿着漂亮， berdandan menarik, 打扮的也不错， membawa alat pembawa air yang bagus. 打了那个打水的器皿、打水的工具。 Dia dengan rasa ingin tahu, mendengarkan Tuhan Yesus. 他想知道耶稣要说什么， Dia ingin memiliki air hidup itu. 他要把他的生命、生活的 Dia ingin mendapatkan, 他想那个活水得着， ada syarat. 当然必须有条件， Harus mengakui dosa. 必须承认你的罪。 Perempuan itu ketika diminta, tunjukkan suamimu. 当那个主要他们把她的丈夫带到这里的时候， Dia mulai bersiasat. 她开始想到 Ini orang Yahudi, orang asing, orang baru di sini. 那些犹太人这些人， Aku tidak punya suami. 她说我没有丈夫，
Tentu saja Tuhan Yesus tahu dia sedang berbohong. 当然，主耶稣知道他在撒谎， Tetapi cara Tuhan Yesus itu merespon luar biasa. 可是主耶稣基督的回应是非常好的。 Dia tidak mengatakan, bukankah kamu sudah berselingkuh banyak orang? 主耶稣不是说你是有很多人就有婚外意了吗？ Dia tidak mau ngomong tentang selingkuhnya, tentang berzinahnya, dia tidak mau 主 ngomong. 耶稣基督不论及这些 Tuhan Yesus 婚 bisa 外情 mengungkapkan, 奸淫 kamu 的。 berselingkuh, kamu berzina. 主耶稣没说你犯了奸淫罪，或者你有什么婚外情。 Respon Tuhan Yesus bagaimana? 那么主耶稣基督当时的回应是什么呀？ Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 是不错的，你是没有丈夫的， Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. 因为你已经有了5个丈夫， Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. 你现在有的并不是你的丈夫。 Dalam hal ini engkau berkata benar. 这话是真的。 Saudara bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh perempuan ini. 弟兄姊妹可以想象到，当时撒玛利亚人有如何的感受呢？ Tuhan Yesus tahu apa yang dia alami. 主耶稣知道他所经历的每一件事， Tuhan Yesus mengerti yang dia alami. 主耶稣也同时也明白他的经历， Tuhan Yesus paham yang dia alami. 理解明白他的经历。 Tetapi tidak menjatuhkan, tidak menghinanya. 主耶稣没有把他就是排斥他，或者侮辱他。 Dia mengungkapkan dosa dengan cara yang halus, dengan lembut. 主耶稣一种非常的巧妙的方法，揭露出撒玛利亚人的罪过。 Tepat katamu. 你的话是真的， Dalam hal ini engkau berkata benar. 这你说的是对的。 Mungkin itu kali pertama dia dihargai sebagai seorang perempuan. 也许这个撒玛利亚夫人是首次被人 Selama 看得起， bertahun-tahun mungkin dia mendapatkan hinaan. 长年累月他就受到别人的轻视和侮辱。 Tuhan Yesus sambil mengungkapkan dosanya, sambil memberitahukan bagaimana dia bersikap. 主耶稣一边揭露出了罪过，也一边说你的话是真的。 Di dalam pelatihan kita bisa belajar bagaimana cara mengungkapkan dosa dengan cara halus dan lembut. 那么在培训的学习的过程中，我们如何学习如何的揭露他人的罪？ Orang di dalam kegelapan tidak tahu, tidak paham bagaimana dia membereskan dosanya. 那么一个人处在黑暗里头，他不知道如何把他的罪恶处理妥当。 Di dalam kitab Markus sebutkan dari hati orang 那么在人的内心里头 timbul pikiran jahat. 出现了一些恶念。 Berarti hati yang dimaksud adalah di sini. 那么所说的心就是我们的脑子里， Percabulan, pencurian dan sebagainya. 那么奸淫偷窃等。 Dan ketika orang menjadi anak Tuhan, orang Kristen, 那么我们一旦成为了神的儿女们，成为信徒了， namanya dicatat di surga, 那么我的名字已经被在生命书里 dicatat 了， sebagai anak Allah, 被记录成为神的儿女们， diperhitungkan sebagai orang benar, 也被正人、义人这样的计算我们， tapi hidupnya masih kotor 可是还在活在污秽里， karena dia masih memiliki dampak manusia lama. 因为他们还有他的老我的影响。 Maka ayat ini berlaku untuk orang non-Kristen maupun orang Kristen. 这一方面是对信徒和非信徒都一般一样的。 Seseorang harus mengakui dosa sebelum dia menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. 尚未接受神的恩典的时候，我们必须向神承认我们的过犯和罪过。 Kita belajar mengungkapkan 我们学习如何的揭露出来， sehingga dia kemudian bisa berespon terhadap apa yang dinyatakan Allah, 我们揭露后，他就会学习如何神的话语 yaitu keselamatan 回应， dari Tuhan. 就是神的拯救。 Saudara-saudara, bayangkan perempuan ini dipengaruhi filsafat ini. 那么我们想象这个撒玛利亚人受到这种哲学观的影响， Yang penting cari kesenangan. 所以主要的是去寻乐。 Tapi manusia dicipta bukan semata-mata mencari kesenangan. 人被造不是只是找寻找 Kesenangan 娱乐 yang berdosa justru membuat manusia di dalam kegelisahan yang tidak ada. 犯罪得到寻乐，让人类处在焦虑不安。 Freddie Mercury adalah contoh orang modern. 那么这个本文也是，就是说现在现时代人的 Pengen dapat uang banyak, 想要巴不到赚到很多钱， setelah uang banyak dia akan pakai sebanyak mungkin 那么钱多了他就好好的去花， supaya senang. 好让自己自寻其乐。 Diadakan pesta, 一些狂乐， undang teman, 群朋友， lalu dia mulai bingung. 后来才开始
Mereka datang 这些朋友都来了， karena pribadiku 因为是我本身， atau karena makanan di sini 还是因为桌子上的食物， atau karena popularitas 还是说因为个名气， atau karena 生意 hartaku. 还是因为我的财富， Jadi dia tidak tahu mana sahabat sejati. 他就不知道这些朋友的来的目的是何在， Jadi dia tetap kesepian. 因此维持他依然还是在一种孤立的状态。 Kesuksesan telah membawaku pada pemujaan dunia dan jutaan pound sterling, tapi itu mencegahku untuk memiliki hal yang kita semua butuhkan, hubungan yang penuh kasih. 成功让我赢得世界的这夸和这表扬，但是我就是有数百万的英镑，还是没有获得那种我该有的那种爱的关系。 Alangkah kasihan mereka. 那么这种人是非常的可屈可悲的。 Nah, perempuan itu menyadari Tuhan Yesus mengungkapkan apa yang terjadi pada dia. 那个撒玛利亚人说，他全然的意识到那个主耶稣揭露出他的罪。 Kita tidak mendapat penjelasan di Yohanes 4 apa saja yang dipaparkan, tapi perempuan ini mendapatkan pengertian. 在约翰福音书虽然没记载他得着的是他的一番的讲解解释，可是这个撒玛利亚妇人因此得着什么？ Mari kita lihat yang terakhir dengan cepat. 我们一开在4章26节， Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." 耶稣在说：“这和你说话的就是他，就是我。” Prinsip yang terakhir atau keempat, Tuhan Yesus menyatakan dirinya. 第四个原则是主耶稣基督已经把自己的显明出来。 Saudara-saudara, saya memberikan pelatihan berkolaborasi dengan banyak gereja dan institusi. 我在一些的培训中跟许多的教会和机构又有协调， Dari Sumatera hingga Papua. 从苏劳到巴布亚省， Dan di dalam pelatihan saya bisanya mengecek dulu 在这培训过程经过一番的调查， apa yang mereka pahami tentang Injil. 那么他们所理解对圣经的理解是， Karena jikalau tidak paham tentang Injil, mereka tidak akan mengerti berita apa yang harus disampaikan. 如果是没有对圣经理解，他们不知道他们想传的是什么。 Nah, saudara, mari kita melihat Injil yang dimaksudkan oleh Paulus apa. 那么弟兄姊妹，我们看这个福音或者圣是保罗所说的是什么？ Yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. 就是我告诉你们非常至关重要的是， Apa yang disampaikan? 那么他所说的是什么？ Perhatikan yang saya cetak kuning di sana. 那么在皇室的那个字体， Inilah inti sari Injil. 这个就是福音或者圣经的核心点。 Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 耶稣已经为我们死去了，但是我们有罪有 Dia 死， telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. 他在第三天已经复活了。 Dengan memahami ini adalah berita Injil, 那么对传福音，我们这方面的有所理解 kita。perlu menyampaikannya. 我们在传的时候， Jikalau kita belum menyampaikannya bagaimana? 若是我们还没有尚未传的时候，那怎么办呢？ Ajak mereka pada orang yang bisa menyampaikan. 那么就邀请一些能够传福音的人， Ajak mereka seperti ke acara KKR. 还邀请他们好像去参加一个布道会， Pertemukan mereka dengan orang yang bisa menyatakan Injil. 那就跟这些能够传福音的人相见相遇。 Atau Anda sendiri berlatih bagaimana menyampaikan Injil. 或者说你本身已经受过培训，如何向他人去传福音， Di dalam kalimat yang begitu ringkas dan padat ini, 然后在非常精简又深刻的记着里头， kalau Anda pernah menyampaikan, Anda takjub. 让人能够传以非常的奇妙的方式 Memang 传 ada orang menolak. 是的，有些人是会抵挡抗拒的。 Saya melakukan ratusan kali penginjilan pribadi. 几百次的向个人各自的传福音时候， Sampai hari ini saya masih kagum. 直到今天，我是心里还是 Setelah 战战 Injil 兢兢。 disampaikan, 当我在传福音时候， mereka percaya. 有些人相信了， Kok bisa? 怎么会呢？ Mereka tidak lihat Yesus, 他们没有看到主耶稣， mereka tidak dengar Yesus. 他们不是没有听见所 Kok 看， bisa mereka percaya? 他们如何的相信呢？ Rahasianya di mana? 其奥秘在何处呢？ Jikalau beritanya tepat, akurat, 那么我说传讲是正确的，是准确的， Roh Kudus akan menyertai, itulah yang menembus hati manusia. 圣灵伴随着我们就能够深入到 Alkitab 其人的系 mengatakan, 统。 kami adalah saksi dari segala sesuatu itu kami dan Roh Kudus. 我们说到我们是所谓神灵的见证， Jadi saya ingin meringkas hari 我 ini. 要在这方面做个精简。 Ambillah inisiatif. 我们必须采取主动， Banyak orang sekitar kita yang bermasalah. 因为许多我们周遭人还在 Saat 黑暗中。 krisis datanglah.
Dan sampaikan berita yang menggugah, ingin tahu. 我们向他传让他们好奇的福音，引起了好奇心的福音。 Belajarlah bagaimana mengungkapkan dosa dengan cara yang lembut. 学习如何用一种非常的精巧的手段方式来揭露出他们的罪， Belajar menyatakan Injil Kristus. 进而把耶稣基督为福音显明出来。 Sebelum kita tutup, 在我结束正道， saya ingin mengajak kita memikirkan satu nama yang Anda kenal. 我们一起来想一想一个名字，你熟悉的名字。 Mereka yang perlu Anda dekati. 那么这个人就是你确实需要向他 Mungkin 传 sedang 福音， sakit, 也许他在病场， krisis keuangan, 也许在经济拮据中， krisis pekerjaan, 也许在失业状态中， atau mereka punya pengalaman negatif tadi. 也许他们有不少的负面的经历。 Sampaikan pengalaman Anda 你把你的经验也向他们陈述， dan mereka akan tertarik. 他们就会因此而感到好奇。 Mari kita mengambil saat teduh. 我们一同来安静片刻。 Bayangkanlah orang-orang yang Anda kenal 我想象我们所认识的朋友们， mungkin selama ini Anda tidak peduli. 也许在一段时间我们没有理会他们， Mari kita berinisiatif 这时候我们采取主动， mendoakan, 为他们代祷， mengunjungi, 去探望他们， mengajak bicara, 跟他们做一番的交谈， mengundangnya kemari. 邀请他们到教会来， Doakanlah orang tersebut 为这 saat 些 ini. 人 Di 祷告。 dalam 代 saat 祷 teduh, mari kita berdoa secara pribadi. 在这个末道的时间，我们各自的为这些人祷告。 Tuhan, tolonglah kami melakukan tugas kami. 主啊，求你助我们去实行我们的任务， Mendoakan dan mengundang mereka. 为我们的周遭的人祷告，并且邀请他们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 我主耶稣宝贵之名，我们祷告， Amin. 阿门。